Hari ini kita akan bincangkan mengenai masalah sembelit atau constipation yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Saiful ni. Sembelit merupakan keadaan di mana pembuangan air besar itu tidak kerap atau sakit atau kedua-duanya sekali. Ia merupakan simptom atau keadaan yang biasa berlaku, dianggarkan dalam 30% kanak-kanak mengalami masalah sembelit, tidak kira peringkat umur, ada bayi, kanak-kanak kecil dan kanak-kanak besar, even remaja pun juga mempunyai masalah sembelit ini. Dianggarkan juga dalam 5% kanak-kanak yang datang ke klinik pakar kanak-kanak menghadapi masalah sembelit ini, dan jika dilihat dekat klinik pakar usus atau pediatric gastroenterologist, dia punya keberangkal yang lebih tinggi, iaitu dalam 25% kanak-kanak yang datang ke klinik pakar gastroenterologist menghadapi masalah sembelit. Seperti yang kita katakan tadi, sembelit merupakan keadaan di mana pembuangan air besar itu tidak teratur atau tidak kerap dan sakit atau kedua-duanya sekali. Kebanyakan ibu bapa tahu apabila anak mereka menghadapi masalah sembelit ini, apabila mereka dapati najis anak mereka agak keras, besar, bulky and sakit atau menangis bila anak mereka hendak membuang air besar. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan anatomi dan fisiologi usus kita, ya, terutamanya usus besar. Usus besar boleh dibagikan kepada usus besar menaik atau ascending colon, transverse colon, usus besar yang melintang, dan juga ascending colon, dan kemudian sigmoid colon, dan kemudian baru rectum dan juga anus, ya. Usus besar merupakan tempat di mana kebanyakan air diserap selepas proses penghadaman, dan di mana najis akan terbentuk, ya. Najis akan lebih terbentuk atau bertambah menjadi penjal bila berada dalam di descending colon atau usus besar yang menurun. Kolon atau usus besar ini mempunyai pergerakan usus yang lebih perlahan dibandingkan bahagian-bahagian usus yang lain. Pergerakan usus ini merupakan yang atau dipanggil peristalsis, merupakan pengecupan otot-otot di dalam usus itu untuk membolehkan pergerakan produk-produk penghadaman dan kemudian menjadi najis untuk bergerak ke hadapan dan seterusnya dibuang melalui tempat buangan air besar. Namun begitu, setiap 24 jam atau 40 jam terdapat pergerakan atau gelombang peristalsis yang lebih aktif di bahagian kolon atau usus besar yang hujung atau sigmoid colon, dan menyebabkan kita atau kadang-kadang akan terasa untuk membuang air besar, dan isyarat itu akan dihantar ke otak, dan otak kita akan boleh menahan pembuangan air besar itu bergantung kepada keadaan semasa lah. So kalau kita tengah-tengah drive ke atau tengah buat kerja, terasa nak buang air besar, kan terus nak buang, kan kita boleh tahan balik rumah baru kita buang. Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah sembelit, ya, apabila mereka ada terasa untuk membuang air besar ini, mereka akan cuba menahan sebab dia rasa sakit, dan apabila mereka menahan ni, rektum atau bahagian bawah kolon tu akan boleh membesar atau mengembang, menampung najis yang lebih, dan lama kelamaan, ya, perasaan atau rasa sensitif untuk membuang air besar itu akan semakin berkurang, dan ini menyebabkan najis akan berkumpul di bahagian rektum atau bahagian bawah kolon tersebut, dan menyebabkan najis sentiasa ada di situ, dan kanak-kanak itu akan sentiasa membuang najis sedikit demi sedikit, atau kita panggil soiling, atau fecal incontinence atau encopresis, ya, di mana bila kita buka seluar dia sentiasa ada najis yang sedikit-sedikit keluar, ya. Ini merupakan masalah yang biasa yang kita hadapi pada kanak-kanak
kanak-kanak yang sembelit. Biasanya kanak-kanak yang menghadapi masalah sembelit ini, mereka tidak mempunyai penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan mereka ada sembelit, ya. Keadaan ini kita panggil functional constipation. Mereka dapat sembelit kerana mereka menahan pembuangan air besar itu kerana tahan sebab dia sakit. So bukan ada masalah underlying medical illnesses yang menyebabkan mereka ada masalah sembelit tersebut. Namun begitu, apabila kita berjumpa ibu bapa, kita akan bertanya lebih lanjut, ya, berkenaan dengan masalah sembelit ini. Pertamanya kita akan tanya adakah ia terutamanya pada bayi, kalau pesakit itu bayi atau berapa bulan, kita akan tanya adakah masalah ini berlaku semenjak lahir. Kalau masalah berlaku ni semenjak lahir, kita risau sikit, takut kanak-kanak tersebut atau bayi tersebut mengalami masalah yang dipanggil atau penyakit yang dipanggil Hirschsprung disease. Hirschsprung disease adalah keadaan defect yang berlaku semasa lahir, di mana sebahagian segmen daripada usus besar itu tidak mempunyai saraf-saraf khusus yang dipanggil ganglion plexus, dan apabila segmen tersebut tidak mempunyai saraf yang khusus ini, bahagian tersebut tidak boleh mengalami peristalsis yang efektif. Jadi najis tidak boleh dihantar ke bahagian bawah dan menyebabkan bahagian proksima atau bahagian atas usus segmen tersebut akan mengembang disebabkan najis tersebut tidak boleh keluar melalui segmen yang ada masalah. Jadi kita kena pastikan dia tidak ada masalah tersebut. Jadi kita tanya kepada ibu bapa sama ada masalah ini daripada lahir atau tidak. Kebanyakannya terdapat peristiwa atau events yang berlaku sebelum kanak-kanak tersebut menghadapi sembelit, pada sembelit yang functional constipation yang kita panggil ni. Ada setengah bayi atau kanak-kanak tersebut mengalami masalah sembelit apabila bertukar daripada susu ibu kepada susu formula, atau bila kita start makan makanan tambahan. Bila dia start makan makanan tambahan, maka para atau ibu bapa mendapati najis mereka menjadi keras, atau bila kita start dia toilet training, atau start tak pakai diapers, atau bagi kanak-kanak yang besar bila start masuk sekolah dan mereka mengalami masalah sembelit. So selalunya terdapat event-event ini yang menyebabkan mereka mula menghadapi atau mengalami masalah sembelit. Kita juga boleh bertanya kepada ibu bapa tersebut sama ada najis kanak-kanak tersebut macam mana, ya. Adakah keras, kebanyakannya akan cakap najis dia macam tai kambing, biji-biji macam tu, atau dia meneran, and then kadang-kadang boleh jadi ada darah. Dan juga kita boleh tanya berkenaan dengan yang kita panggil withholding behavior, di mana kanak-kanak itu menahan pembuangan air besar. Contohnya dia akan mencangkung, tiba-tiba dia rasa nak buang air, dia akan mencangkung, bukan mencangkung kat tandas, mencangkung je kat tiba-tiba dekat rumah atau dekat lantai dan sebagainya. Kemudian lagi satu tanda mungkin dia akan menyilang kaki dia menahan pembuangan air besar tersebut, atau mengeraskan badan sampai muka pun jadi merah menahan, atau memegang memegang ibu bapa dia, tiba-tiba dia memegang badan atau kaki ibunya untuk menahan pembuangan air besar itu, atau dia memegang perabot, atau kerusi meja pegang menahan pembuangan air besar juga. Ada juga yang tiba-tiba dia menyorok, ya. Tengah-tengah main tu tiba kita cari mana adik ni, rupanya dia menyuruh, contohnya belakang pintu tengah buat projek, orang kata, tengah menahan pembuangan air besar ni. Jadi itu merupakan tanda-tanda yang dia ada voluntary withholding behavior, di mana dia menahan pembuangan air besar itu sebab dia rasa sakit untuk buang air besar, jadi dia menahan pembuangan air besar itu. Ini merupakan behavior yang kita boleh tanya kepada para ibu bapa berkenaan dengan masalah sembelit kanak-kanak tersebut. Dari segi pemeriksaan fizikal, apabila kita memeriksa kanak-kanak yang mengalami masalah sembelit itu, biasanya kanak-kanak tu nampak sihat, dia tidak nampak ada sakit yang serius, maksudnya demam kuat ke apa ke, ya. Tetapi kalau kanak-kanak tu tengah nak buang air besar, kita nampak dia rasa tidak selesa, dia meneran dan sebagainya. Mungkin juga kanak-kanak itu menghadapi masalah berat badan yang tidak bagus, tidak seimbang atau tidak mengikut graf mereka, kerana apabila mereka sembelit, kadang-kadang dia punya appetite pun akan menurun, ya. Dia makan pun tidak ikut
balance diet dia, menyebabkan berat mereka atau tidak mengikut graf yang sepatutnya. Jadi kita kena plot berat mereka, tengok adakah bila dia start menurun berat dia. So kita tahu dekat situ mungkin ada event atau ada peristiwa yang menyebabkan dia start jadi sembelit. Contohnya kita start makan makanan tambahan, dia start toilet training atau pakai diaper seperti yang saya katakan tadi. Apabila kita buat pemeriksaan abdomen, kita boleh rasa dekat abdomen atau perut mereka tu kadang-kadang najis keras masih ada dekat dalam usus besar mereka. Kita boleh rasa keras, biji-biji keras dalam usus mereka. And then kita juga perlu melihat di bahagian belakang spine mereka atau bahagian dekat spine, sacrum mereka. Takut di situ ada masalah saraf yang boleh menyebabkan masalah pembuangan air besar atau constipation tu. Begitu juga kita kena lihat bahagian anus mereka atau tempat pembuangan air besar mereka, ada terdapat luka ke tidak, ya. Mereka juga boleh mendapat yang kita panggil skin tag, di mana constipation tu menyebabkan bahagian kulit tu akan terkeluar, dan kadang-kadang boleh menyebabkan mereka juga ada hemorrhoids atau buasir. Tapi saya jaranglah jumpa budak-budak atau kanak-kanak yang menghadapi sembelit ni mengalami buasir, tapi benda tu boleh terjadi. Kebanyakannya dia orang ada skin tag. Skin tag ni tidaklah sebahaya buasir, because dia tidak akan menyebabkan berdarah dan sakit macam hemorrhoid. Kita juga perlu melihat bahagian anus mereka sama ada terdapat tak yang kita panggil imperforated anus dengan perianal fistula, di mana tiada lubang dekat anus mereka, tetapi lubang pembuangan air besar mereka berada di tepi, bukan di tempat yang sepatutnya. Ini selalunya kita boleh dapati semasa bayi, semasa mereka buat pemeriksaan semasa lahir, tapi kadang-kadang kita boleh miss benda tu. Jadi najis keluar melalui lubang yang bukan yang sepatutnya. Jadi najis itu akan keluar sedikit demi sedikit menyebabkan dia masalah sembelit. Ini kita panggil perianal fistula. Lagi satu perkara yang perlu kita lakukan apabila kanak-kanak itu sembelit, terutamanya pada bayi, adalah melakukan pemeriksaan perektal atau PR examination, di mana kita akan masukkan jari kelingking kita ke dalam lubang anus kanak-kanak tersebut, kita pakai sarung tangan dan letak gel supaya kita boleh masuk lubang anus mereka, nak tengok sama ada terdapat tak najis keras di situ, atau rektum dia penuh atau kosong, ya. Dalam Hirschsprung disease yang kita cakapkan tadi, apabila kita buat rectal examination, ya, kita akan dapati dia punya rektum tu kosong, ya. Tetapi apabila kita cabut jari kita daripada anus bayi atau kanak-kanak tersebut, kita akan dapati gushing atau keluar angin dan najis, selalunya najis yang lembut macam tu. Apabila bahagian segmen yang tidak mengembang atau tidak terbuka itu akan terbuka sementara, dan bahagian atas tu akan mengeluarkan angin dan najis, ya, atau stool. So kita akan gushing of air and stool apabila kita keluarkan jari kita dalam pemeriksaan perektal. Ini merupakan satu keadaan yang klasikal untuk Hirschsprung disease. Okay, dari segi ujian-ujian yang dilakukan, kebanyakannya bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah sembelit ini tidak perlu ujian yang khusus untuk dilakukan, ya, terutamanya apabila kita daripada history atau pemeriksaan fizikal menunjukkan dia adalah functional constipation, jadi tak perlu nak ujian-ujian lanjut. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kita ada beberapa ujian yang kita boleh lakukan. Pertama, kita boleh lakukan yang kita panggil plain abdominal x-ray bahagian perut. Ini adalah untuk melihat keadaan berapa banyak najis dalam usus mereka, terutamanya kalau kanak-kanak tersebut susah untuk dilakukan pemeriksaan perektal, ataupun tu kanak-kanak tu agak obes, susah kita nak rasa perut, jadi kita boleh ambil x-ray nak tengok yang kita panggil fecal burden, berapa banyak najis dalam kolon atau usus besar mereka. Kadang kita juga boleh lakukan abdominal x-ray ni nak tengok dari segi
segi rawatan, apabila kita dah bagi ubat, apabila kita dah rawat, bagaimana keadaan usus mereka selepas rawatan, ya. Lagi satu ujian yang kita berlakukan adalah yang kita panggil barium enema, di mana kita akan masukkan enema dan kemudian kita ambil gambar nak tengok terdapat tak segmen yang usus yang atau usus besar yang tidak normal, ya, di mana dalam Hirschsprung disease kita akan dapat sebahagian segmen itu tidak normal dan usus yang normal itu akan mengembang, ya. Jadi apabila kita suspek ini, apabila kita lihat ujian barium enema ini berkeadaan demikian, jadi kita highly suspicious of Hirschsprung disease, dan of course kita akan buat ujian seterusnya iaitu rectal biopsy, di mana ini merupakan gold standard untuk Hirschsprung disease. Kita akan biopsi bahagian segmen yang abnormal itu dan kita akan lihat bahagian tersebut tiada sel-sel saraf yang khusus atau ganglion plexus pada bahagian usus besar tersebut, ya. Ini merupakan ujian-ujian yang kita lakukan pada kanak-kanak yang kita suspek ada masalah Hirschsprung disease. Okey, dari segi rawatan, approach atau matlamat rawatan tu adalah pertamanya untuk kita nak keluarkan najis-najis yang keras dalam usus tersebut atau evacuation of the colon content, di mana kita keluarkan najis-najis terutamanya yang kalau najis itu keras berada di bahagian rectosigmoid, jadi kita kena keluarkan najis tersebut. Kedua, kita kena pastikan bahawa kanak-kanak itu boleh membuang air besar dalam keadaan selesa. Jadi kalau ada sakit, kita kena pastikan rawatan supaya dia boleh membuang air besar dalam keadaan yang selesa dan tidak sakit. Dan ketiga, kita kena buat sesuatu untuk memastikan pembuangan air besar mereka itu berada dalam keadaan teratur atau regular. Jadi untuk membuang najis-najis yang keras dalam usus tersebut, jika kanak-kanak itu tengah menerah nak buang air besar, jadi selalunya kita masukkan rectal enema, dan ini boleh membuang najis yang berada di bahagian rectum. Jadi kanak-kanak itu rasa rasa sikit, dan of course kita akan bagi ubat pelawas najis atau pelawas pembuangan air besar atau laxative, sama ada dalam bentuk ubat yang lembutkan najis dan sebagainya. Dan ubat ni perlu dimakan berterusan dan agak lama untuk memastikan bahawa kanak-kanak itu tidak terasa sakit untuk membuang air besar apabila najis dia berada dalam keadaan lembut, dan kena makan sampai berminggu-minggu dan kadang-kadang berbulan-bulan. Apabila kanak-kanak tersebut boleh membuang air besar mungkin 1 atau 2 kali sehari dalam keadaan yang selesa selepas berapa minggu, jadi mungkin kita boleh consider untuk atau berhentikan ubat laxatif atau ubat pelawas buang air besar ini. Jika kita berhentikan terlalu awal, benda ni akan berulang kembali, ya. Kalau kanak-kanak tu terdapat luka atau sakit di bahagian tempat buang air besar dia, jadi kita boleh taruh gel atau xylocaine gel atau lidocaine gel untuk memastikan tidak sakit semasa mereka membuang air besar. Lagi satu benda yang kita boleh consider adalah dengan pemberian probiotik atau bakteria bagus untuk usus. Walaupun kajian berkenaan dengan keberkesanan probiotik dalam masa asal ini tidaklah memberi bukti yang memberangsangkan sangat, tapi dari segi praktis harian atau pengalaman saya, apabila kita bagi probiotik, ya, ini boleh membantu penghadaman kanak-kanak tersebut, dan ia juga boleh membantu masalah sembelit mereka. So selalu kita akan combinekan dengan probiotik dengan ubat pelawas najis, ya, pelawas buang air besar. Lagi satu yang kita perlukan adalah supaya mereka mengamalkan diet yang seimbang, ya. Pastikan mereka banyak minum air, ya. Fluid mereka cukup dalam badan. Jika mereka kurang air atau kurang cecair dalam badan, maka badan akan menyerap lebih air dalam
usus besar mereka dan menyebabkan najis itu senang menjadi lebih keras. Kita juga menggalakkan mereka untuk mengambil karbohidrat yang kompleks di mana karbohidrat atau gula itu tidak diserap dan dia akan menyerap lebih air, menyebabkan najis tersebut akan lebih lembut dan lebih senang untuk dikeluarkan. Karbohidrat atau gula yang tidak diserap ini adalah contohnya adalah sorbitol, terdapat banyak dalam jus-jus buah dan boleh kita galakkan mereka untuk makan atau mengambil jus-jus buah itu, prune jus dan sebagainya, supaya mereka itu senang untuk membuang air besar. Terdapat juga setengah-setengah kanak-kanak dalam praktis harian saya, jika mereka mengambil coklat terlalu banyak, najis mereka senang keras. Jadi jika kita dapati kanak-kanak tersebut mengambil coklat yang agak banyak, jadi kita nasihatkan mereka supaya berhenti dulu untuk makan coklat supaya untuk mengelakkan najis mereka menjadi keras. Dan jika kanak-kanak tersebut agak alergi atau tidak tahan kepada produk tenusu atau susu lembu, mereka perlu untuk mengawal pengambilan makanan yang jenis yang tersebut, ya. Jadi saya rasa setakat itu sajalah untuk topik kita hari ini berkenaan dengan sembelit atau constipation di kalangan kanak-kanak, ya, perkara yang agak common yang memberikan stres kepada bukan sahaja kepada kanak-kanak tersebut, ya, susah nak buang, menangis, sakit, dan juga memberi stres kepada para ibu bapa dan penjaga melihat kanak-kanak itu berada dalam keadaan demikian. Jadi semoga informasi ini dapat memberi sikit sebanyak maklumat tambahan kepada kita dalam menjaga mendidik mereka semua, ya. Jadi setakat itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy parenting and stay safe. Bye.